Inverse matrix. Okey, apa itu? Kita nak fahamkan inverse matrix. Baik, bila mana matrix A darab dengan matrix B ataupun matrix B akan darab dengan matrix A, hasil darab itu kita akan mendapatkan matrix identity. So, bila mana kita akan dapat matrix identity, kesimpulan yang kita boleh buat adalah matrix B adalah matrix inverse kepada A ataupun matrix A adalah matrix inverse kepada B. Okay, so dalam konteks ini saya bagi tahulah yang B adalah inverse matrix of A, dan bila mana hasil darab inverse matrix dan matrixnya sendiri akan mendapatkan identity. Okay, so kita tengok contoh. Kita nak tentukan sama ada adakah matrix 4172 ini dia punya inverse matrix dia adalah 41 negatif 72 ataupun 2 negatif 1 negatif 74. So soalan A, kita tahu hasil darab matrix dengan matrix inverse mesti menghasilkan matrix identity. So kita buat darab dan kita mendapati akan mendapat 9, 6, 14, 11. Maka 41 negatif 72 ini bukan inverse kepada 4172. Untuk soalan B, bila mana kita menghasilkan produk ataupun hasil darab di antara dua matrix, kita mendapati akan dapat matrix identity, maka kita boleh bagi tahu yang 2 negatif 1 negatif 74 adalah matrix inverse kepada 4172. Macam mana kita nak tentukan matrix itu mempunyai matrix inverse dan bagaimana kita nak mencari matrix inverse? Okey, kita buat proving dulu. Okey, kita bagi tahu A adalah ABCD dan inverse of A adalah PQRS. Dan kita buat multiplication dan kita tahu hasil darab dia menghasilkan matrix identity iaitu 1001. Kemudian saya samakan, saya ambil 1 dan 3 ini untuk mendapatkan in term of A, B, C, D diekspreskan oleh P, Q, R dan S. Okey, untuk 1 dan 3 ni ambil P dan R, untuk 2 dan 4 ni ambil Q dan S. So contoh yang saya starkan ini, okey, P sama dengan 1 tolak BR per A saya dapat daripada sini. Okey, equation yang pertama. Dan equation yang ketiga saya mendapatkan R sama dengan negatif CP over D. Dan saya masukkan nilai R nilai R ini ke dalam nilai R ni yang mempunyai expression P. Maka saya mendapati P sama dengan 1 tolak B hasil darab negatif CP over D over A. Dan saya ringkaskan dan saya mendapati A darab D tolak B darab C didarabkan dengan P bersama dengan D, maka saya dapat P sama dengan D over AD minus BC. Jadi saya buat kaedah yang sama untuk mendapatkan expression Q, R dan S. Maka saya dapat Q saya negatif B, di bawahnya adalah AD tolak BC, R nya negatif C dan S nya A. So bila saya tengok ini adalah matrix inverse dan saya tengok apa persamaannya, apa yang sama dalam matrix inverse ini iaitu AD tolak BC, maka saya faktolkan 1 per AD tolak BC, saya bubuh dekat luar dan di dalam ini adalah matrix yang baru iaitu D negatif B negatif C A. So kesemua ini adalah matrix inverse. Okey, so daripada sini kita boleh nampak yang kita perlu ada 1 per A darab D tolak dengan B darab C, dan kalau kita perasan dekat sini A dengan D diterbalikkan, ditukar tempat. Okey, A dengan D ditukar tempat dan B dengan C kita darabkan dengan negatif. Okey, daripada kita punya proving, so kita boleh simpulkan macam ni. Maka kita dapatlah macam mana nak cari matrix inverse berdasarkan proving tadi. So formula yang diberi, A inverse sama dengan 1 per A darab D minus B darab C yang didarabkan dengan matrix D negatif B negatif C A, dengan syarat
A darab D tolak B darab C tak boleh sama dengan kosong. Apa jadi bila sama dengan kosong? Bila denominator kita jadi kosong, maka kita akan dapat undefined. Okey. Baik, so yang AD tolak BC ini dinamakan sebagai determinant. So determinant boleh ditulis dalam bentuk modulus of A. Okay, so modulus of A ini adalah determinant of matrix A lah, di mana AD tolak BC cannot equal to 0. So bila dia equal to 0, maka A inverse doesn't exist. Okay, kalau dia tak sama dengan kosong, maka inverse matrix exist. Kita pergi ke contoh. Baik, kita tengok contoh 23. Kita nak check adakah matrix A ini exist tak dia punya inverse dia. Begitu juga dengan matrix B. So kita just tentukan determinant dia. So soalan A tentukan determinant, maka kita dapat kosong. So kita bagi tahu matrix A dia punya inverse doesn't exist. Untuk matrix B, kita cari determinant dia dan determinant dia tak sama dengan kosong, maka kita boleh bagi tahu matrix B dia punya inverse dia exist, maka kita boleh cari inverse matrix of B dengan memasukkan formula dan masukkan nilai yang diberi, dan kita akan dapat B inverse sama dengan 2 negatif 5 per 2 negatif 1 3 per 2. So kita perlu simplify lah, maknanya dekat luar ini kita darabkan pada setiap elemen di dalam matrix. Kita ke contoh yang lain. Given that matrix C adalah berikut, cari inverse matrix of C. So dalam soalan ini dia dah terangkan yang C ini ada inverse matrix, so tak perlu dah nak tentukan determinant dia. So terus pakai formula. So 1 per AD tolak BC. So kena hati-hati, awak kena nyatakan lah yang ni A, yang ni B, yang ni C, yang ni D. So masukkan nilai-nilainya pada formula, kemudian awak simplifykan dan awak akan dapat negatif 1, 3, negatif 1 per 2, 1. Baik, untuk contoh yang seterusnya, bila melibatkan unknown, ada unknown dekat mana-mana elemen di dalam matrix itu. Okey, kalau diberi matrix D, M negatif 6, 1 negatif 2. So dia suruh cari value of M jika A matrix D tak ada matrix inverse dan B diberi matrix inverse D adalah seberikut. Okey, so dua soalan yang berbeza lah. Untuk soalan A, bila mana dia kata tak ada inverse matrix, so kita akan bagi tahu dia determinant dia bersamaan dengan kosong. So kita hanya masukkan nilai dan kita mendapati M bersamaan dengan 3. Ini satu case. Okey, A dan B tak saling berkait. So M ini 3 lah, tak perlu dalam kita nak bubuh M 3 daripada soalan B. Okey. Alright, soalan B dia bagi tahu diberi inverse matrix of D adalah negatif 1, 3, negatif 1, negatif 1 per 2, 1. So di left hand side kita di inverse, kita bubuh formula dia iaitu 1 per A darab D minus B darab C, dan kita terbalikkan ataupun tukarkan tempat A dengan D, dan kita akan darabkan negatif pada B dan C. Okey, asalnya negatif 6, 1. So kita darab negatif, dapatlah 6, negatif 1. So M dengan negatif 2 kita berubah tempat. Dan left hand side mesti bersamaan dengan right hand side. Kemudian kita pilih mana-mana elemen untuk kita buat comparison. So saya ambil lah elemen di sini. So awak pilih dari mana-mana. So saya ambil elemen yang keempat. So saya bagi tahu M per negatif 2M tambah 6 bersamaan dengan 1. Dan saya kira-kira saya akan mendapat M sama dengan 2. Untuk contoh yang terakhir dalam konteks inverse matrix, it is given that 1, 2, 3, 8 matrix ini didarabkan dengan matrix A mendapati matrix identity iaitu 1, 0, 0, 1. Dan dia bagi tahu matrix A order dia adalah 2 by 2.
So daripada sini kita faham yang A adalah inverse kepada 1, 2, 3, 8. So kita bagi tahu lah A adalah inverse kepada 1, 2, 3, 8. Maka kita guna formula inverse matrix 1 per A darab D minus B darab C. Dan A dengan D berubah tempat dan B dan C kita akan darabkan dengan negatif. Kemudian awak permudahkannya dan jawapannya adalah 4, negatif 1, negatif 3 per 2, 1 per 2. Itu sahaja berkenaan dengan matrix inverse.